Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lunak biduan Berzapin Cindai besar harapan menjadi penyampai. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 29 Jun 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ibadah korban sebagai salah satu pengorbanan yang menuntut umat Islam agar mengetepikan ego dan kepentingan keluarga serta menjadi asas kepada sebuah perjuangan suci. Anwar berkata pengorbanan yang dilakukan demi mengembalikan maruah umat dan menjamin keadilan buat semua di samping membantu insan yang memerlukan. Jelasnya rakyat perlu kembali memperingati tujuan asal ibadah korban iaitu bagi menghayati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail dalam mentaati suruhan ilahi. Justru itu, Anwar menyeru rakyat Malaysia bersama-sama bersatu padu demi menjadi sebuah negara yang maju, sejahtera dan ihsan terhadap satu sama lain. Dalam perkembangan sama, Anwar turut mendoakan rakyat Malaysia yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci berjaya memperoleh haji yang mabrur dan selamat pulang ke tanah air. Kementerian Kesihatan KKM mewajibkan pesakit COVID-19 memakai pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan fasiliti kesihatan bermula 5 Julai ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, individu berisiko tinggi seperti warga emas, berpenyakit kronik, imuniti rendah atau ibu mengandung, pemakaian pelitup muka amat digalakkan terutamanya di tempat sesak. Menerusi satu kenyataannya hari ini, status kawasan tempatan jangkitan negara akan dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan lagi iaitu sehingga 31 Disember 2023. Jelasnya lanjutan itu diperlukan berikutan terdapat risiko kemunculan varian dan subvarian baharu virus SARS-CoV-2 di Malaysia. Selain itu, arahan pengasingan kes disahkan COVID-19 diteruskan dengan tempohnya dipendekkan dari 7 hari kepada 5 hari dari bermula gejala pertama yang akan berkuat kuasa Rabu depan. Kepimpinan PAS diminta belajar daripada negara Islam seperti Arab Saudi yang maju dan berkembang dalam sektor pelancongan tanpa menafikan hak orang lain yang berbeza agama. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Hing Sing berkata, sekiranya kejadian kaum wanita bukan Islam yang dikatakan berpakaian tidak sopan berulang, maka ia boleh mendatangkan kebimbangan dan impak besar kepada penduduk tempatan serta pelancong. Jelasnya, situasi itu sekaligus menjejaskan sektor pelancongan negeri. Sebelum ini, media melaporkan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam mengenakan kompang kepada seorang peniaga wanita bukan Islam selepas didapati memakai pakaian tidak sopan ketika berada di premis perniagaan. Mengulas lanjut, King Sing berkata perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seramai 7 jemaah disahkan tidak dapat berwukuf kemarin disebabkan koma dan tidak bersedia atas faktor kesihatan sekaligus terlepas peluang mengerjakan haji pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, kes koma melibatkan 2 jemaah selepas mereka terjatuh di lobi hotel Abraj Al-Jadariyah dan dirawat di Hospital Arab Saudi. Katanya, seorang lagi jemaah menghidap penyakit radang paru-paru telah dirawat di hospital sama dan kesemua jemaah tersebut berusia dalam lingkungan 50-an hingga 70-an. Menurutnya, terdapat juga jemaah yang mengalami masalah mental kerana mungkin disebabkan oleh cuaca serta tekanan kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran yang berbeza ketika di Malaysia. Sementara itu, Muhammad Naim menasihatkan kepada orang ramai supaya menggunakan khidmat syarikat yang diperakui oleh tabung haji sekiranya ingin membuat badal haji bagi mengelak daripada ditipu seperti yang isu badal haji yang tular sejak semalam di laman media sosial. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka.utusan.com.my.
Kita kembali lagi. Selepas membuat keputusan bertanding secara solo, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda membuka permohonan kepada individu yang berminat menjadi calon parti itu pada 6 pilihan raya negeri akan datang. Dalam satu hantaran di Twitter, Muda menyifatkan PRN akan datang membawa peluang kepada individu yang menginginkan masa depan yang lebih baik buat parti itu dan juga negara. Muda turut mengulas bahawa mereka menjemput calon yang mempunyai semangat kepimpinan tinggi, berwawasan, berintegriti serta bercita-cita tinggi meletakkan diri inspirasi kepada komuniti. Semalam, Utusan Malaysia melaporkan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, Muda ingin menjadi wake-up call kepada parti Kerajaan Perpaduan hari ini kerana dilihat terlalu selesa dengan sokongan majoriti 148 ahli parlimen selain akan bergerak secara solo pada PRN depan. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT mengaktifkan tim Black Mamba bagi menumpukan aspek rondaan kesesakan dan keselamatan jalan raya sepanjang perayaan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim berkata, penubuhan pasukan itu adalah bagi melancarkan aliran trafik di lebuh raya utama yang mengalami kesesakan luar biasa. Tambahnya lagi, tim Black Mamba dilatih khas dan mempunyai kemahiran dalam menjalankan pelbagai tugas melibatkan pelbagai elemen dalam JSPT selain menggunakan motosikal berkuasa tinggi bagi menjalankan tanggungjawab berkenaan. Tugasan pasukan itu merangkumi segenap skop tugasan JSPT ZECT seperti menjalankan risikan, melibatkan jenayah trafik, menjalankan operasi terancang, menjalankan tugas-tugas mengiring, membuat pemantauan, rondaan dan penguatkuasaan. Kematian seorang lelaki tempatan yang bekerja sebagai tukang paip di dalam bilik sewa rumah kedai sekitar Taman Muda Ampang pagi tadi diklasifikasikan sebagai mati mengejut oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian daripada pihak Hospital Ampang kira-kira pukul 8.59 pagi. Menurutnya, pihak hospital meminta bantuan polis susulan mendapat laporan seorang lelaki tidak sedarkan diri di bilik sewa rumah kedai berkenaan. Pihak polis bersama pasukan bomba dan penyelamat BBP Pandan Indah serta pasukan perubatan dari Hospital Ampang telah ke lokasi kejadian. Jelasnya, mangsa warga tempatan yang berusia 39 tahun itu berasal dari Bentong Pahang dan hasil pemeriksaan mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Beliau memberitahu mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Ampang untuk tujuan bedah siasat dan tindakan lanjut. Seorang lelaki bertindak membakar sebilangan muka surat Al-Quran di luar Masjid Utama Stockholm semalam sehingga mengundang kecaman Turki. Sebelum ini, Ankara menggantung percubaan Sweden untuk menyertai pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO beberapa hari menjelang sidang kemuncak. Salwan Momika, 37 tahun yang melarikan diri ke Sweden beberapa tahun lalu, meminta kebenaran polis untuk membakar Al-Quran kerana ingin menyuarakan pandangan dirinya terhadap kitab suci berkenaan. Momika bertindak memijak dan membakar Al-Quran sambil mengibarkan bendera Sweden. Pihak polis Sweden membenarkan tunjuk perasaan selari dengan kebebasan bersuara, namun mereka kemudiannya membuka kertas siasatan terhadap Momika kerana cubaan menghasut dan menanam kebencian terhadap sesebuah kumpulan etnik. Momika memberitahu dia mahu mengetengahkan kepentingan kebebasan bersuara dan membawa suara demokrasi. Seorang wanita berusia 30 tahun di Korea Selatan didapati bersalah kerana melanggar privasi teman lelakinya iaitu menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Media antarabangsa melaporkan tertuduh bertindak demikian kerana mahu mencari video serta maklumat mengenai hubungan teman lelakinya bersama bekas kekasih. Mahkamah Daerah Pusat Seoul menjatuhi hukuman denda sebanyak RM1,071 dan memberi peluang kepada tertuduh agar tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Mahkamah berkata bentuk hukuman diberikan yang paling ringan kerana tertuduh tidak mempunyai rekod jenayah lampau, namun wanita itu menafikan perbuatan itu kerana mendakwa mangsa rela memberitahu kata laluan telefon bimbitnya. Mahkamah Daerah Pusat Seoul bagaimanapun berkata tiada bukti untuk menyokong dakwaan itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan,
keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Petronas, Mitsui OSK Lines Limited (MOL) dan Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute menerima 4 kelulusan secara prinsipal untuk membangunkan bersama pembawa karbon dioksida cecair LCO2. Kelulusan tersebut juga melibatkan unit penyimpanan dan pemunggahan terapung FSO LCO2. Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan Petronas, Datuk Adif Zulkifli berkata, pembawa LCO2 untuk pengangkutan CO2 memainkan peranan penting dalam rantaian nilai penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Katanya penerimaan AIP mengukuhkan lagi komitmen Petronas dalam menyediakan penyelesaian penyah karbonan sejajar dengan aspirasi kumpulan untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju hub CCS di rantau ini. Sementara itu, Pegawai Eksekutif Urusan Kanan MOL, Nobu Shitsu berkata, MOL gembira dengan pencapaian mereka dalam pelbagai reka bentuk pembawa LCO2 dan FSO dengan kerjasama Petronas dan SDARI. Beralih ke berita sukan. Pemilik Kedah Darul Aman FC, KDAFC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dalam media sosialnya menyatakan hasrat kelab tersebut untuk membawa lebih ramai pemain baharu ke dalam skuad Sang Kenari. Selepas mengikat Ife Dayo, Olu Sugun dan Moses ADT, sempena jendela perpindahan kedua Liga Malaysia bulan depan, KDAFC kini merancang untuk membawa masuk 2 lagi pemain tempatan. Muhammad Daud berkata dengan perubahan yang sedang dan akan dilaksanakan dalam pasukan ketika ini, beliau berharap penyokong terus bersemangat dalam memberi sokongan selain hadir memenuhi stadium apabila skuad itu kembali beraksi bulan hadapan. Untuk rekod, pasukan Sang Kenari yang berada di bawah kendalian Ketua Jurulatih Nafuzi Zain kini sudah memiliki 9 pemain import. Ketua Jurulatih Roma, Jose Mourinho telah dikenakan penggantungan 10 perlawanan pada permulaan musim Serie A atas komen yang dibuatnya mengenai pengadil. Mourinho telah diberikan hukuman tersebut oleh Mahkamah Persekutuan Kebangsaan Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC selepas menyifatkan pegawai perlawanan Daniel Cifi sebagai pengadil paling teruk yang pernah dilihatnya sejurus habis perlawanan Roma menentang Monza pada 3 Mei lalu. Pengendali kelahiran Portugal itu juga yang pernah menguruskan Chelsea, Manchester United dan Tottenham tidak akan dibenarkan bersama di garisan tepi atau di bilik persalinan kelab pada hari perlawanan dalam tempoh 10 hari pertama musim baharu. Mario turut didenda €50,000 bersamaan RM255,000. Minggu lalu, Mourinho digantung 4 perlawanan oleh UEFA kerana menyela pengadil Anthony Taylor pada perlawanan akhir Liga Eropah pada 31 Mei lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 30 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Umay Wahid. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan, indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Assalamualaikum dan saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam.